Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang sumbangan zaman Malaysia dalam perundangan Islam. Nama saya Syed Muhammad Fakiruddin bin Syed Ahmad Zali, Menggarong Puteri 052243. Saya tegaskan kat sini adalah zaman, bukan kerajaan. Okey, pengenalan definisi tajuk. Bani Abbasiyah memerintah selama lebih 500 tahun atau secara tepatnya selama 524 tahun di bawah 34 orang khalifah. Tempoh pemerintahan adalah selama 132 Hijrah hingga 556 Hijrah bersamaan 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Kerajaan Bani Abbasiyah selepas perserikataan panjang dengan Bani Umayyah memakin ke arah penubuhan kerajaan monarki kedua dalam Islam yang diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffah, iaitu selama 132 Hijrah hingga 136 Hijrah. Itu adalah tempoh pemerintahan Abu Abbas As-Saffah. Naiknya Abu Abbas dengan misi menghapuskan saki-baki kerajaan Bani Umayyah yang pada ketika itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masihi. Perlu di sini saya ingin beritahu bahawa Bani Abbasiyah ni pada awalnya tidak bukannya pada awal-awal pemerintahan itu yang Abu Abbas naik ni bukannya diraf sampai jadi sebuah khalifah lagi masa tu mereka telah diangkat oleh rakyat kerana rakyat tengah tidak sanggup duduk bawah Bani Umayyah kerana setengah sebab. Jadi Abu Abbas telah diangkat oleh rakyat. Masa tu banyak yang sokong dia, antaranya adalah Syiah, kerana Abu Abbas ni adalah Bani Abbasiyah ni adalah sambungan daripada Bani Hashim, yang mana kita tahu Bani Hashim ni adalah keturunan Saidina Ali. Pada ikut Abu Abbas ni naik, dia akan diserang semua kerajaan Bani Umayyah yang tinggal. Tapi dengan Abu Abbas ni ada sikit lagi Bani Umayyah yang telah berhijrah ke Andalusia. Seterusnya adalah definisi bagi perundangan Islam. Perundangan Islam ni adalah satu sistem perundangan yang meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Maknanya di sini perundangan Islam ni adalah semua benda yang ditetapkan oleh Allah dan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia. Undang-undang yang ditetapkan oleh manusia ni adalah bukan maksudnya kita buat satu undang-undang itu, tapi undang-undang Islam, undang-undang yang ditetapkan oleh manusia ni adalah maksudnya hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh mujtahid, oleh ulama-ulama yang pakar dalam bidang ini. Kaedah yang digunakan adalah ijtihad. Maknanya mereka ni akan rujuk sumber-sumber yang telah dipastikan kesahihannya seperti Quran dan hadis Nabi. Maknanya apa yang ditetapkan oleh manusia juga adalah apa yang ditetapkan oleh manusia tu adalah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebab setiap tahun, setiap masa akan ada timbul permasalahan baru yang mana kita perlukan golongan mujtahid ni untuk mengeluarkan ijtihad. Seterusnya adalah tokoh-tokoh yang masyhur di zaman Abbasiyah ini. Adalah Khalifah Al-Mansur, khalifah kedua. Al-Mansur, khalifah selepas Al-Abbas. Kenapa Al-Abbas tidak masyhur di zaman ni? Kerana ketika zaman Al-Abbas banyak mengfokuskan ke arah menghapuskan saki-baki Bani Umayyah, bukan dalam perundangan Islam. Al-Mansur nama sebenarnya adalah Abu Ja'far Abdullah ibn Umar bin Muhammad Al-Mansur. Seterusnya ada Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah khalifah ke-6. Seterusnya Khalifah Al-Ma'mun, Abu Al-Abbas Abdullah ibn Harun Ar-Rasyid, iaitu anak pada Harun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah yang ke-7. Seterusnya adalah Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Zuta, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah ni diletakkan di zaman ini kerana Imam Abu Hanifah ni pada pengetahuan amnya, Imam Abu Hanifah ni hidup pada zaman Bani Umayyah hingga Bani Abbasiyah. Sebab kita tengok tarikh kematian dia pada tahun 150 Hijrah, iaitu 20 tahun selepas naiknya Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah ni ada kisahnya pada zaman Abbasiyah, di mana ketika itu Al-Mansur telah meminta Imam Abu Hanifah ni untuk naik sebagai qadi, tapi ditolak sebabnya dia lebih suka jadi rakyat biasa dan dipenjara. Seterusnya adalah Imam Malik. Imam Malik ni nama benarnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, iaitu pada tahun 179 Hijrah adalah tarikh kematiannya. Imam Malik ni hidup pada zaman Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Imam Malik merupakan ulama yang terkenal dulu di Mekah dan Madinah. Dia berpusat di sana. Imam Syafi'i adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Said. Meninggal pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i ni sangat terkenal pada waktu itu.
Yang itu adalah Imam Ibn Hanbal, iaitu pengasas mazhab Hanbali. Namanya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Imam Ibn Hanbal adalah merupakan murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan murid pada Imam Malik. Imam Malik merupakan murid pada Imam Abu Hanifah. Malah Imam Syafi'i ini menghormati Imam Malik sehingga dia telah menghafal kitab Al-Muwatta', iaitu kitab Imam Malik. Seterusnya adalah faktor perkembangan perundangan Islam. Faktor pengembangan ilmu perundangan Islam ni adalah kerana galakan pemerintah sendiri, iaitu pemerintah tu ada rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri mereka. Khalifah Mansur juga merupakan seorang yang warak. Kewujudan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni telah wujud pada zaman Khalifah Al-Mansur sebagai pusat penerjemahan buku dan pusat simpan-simpan buku. Lepas tu Khalifah Al-Mansur telah memilih Kota Baghdad pada masa Abbasiyah. Selepas ke Al-Abbas bagi pada Al-Mansur, Al-Mansur ni telah mendapat kewangan Bani Abbasiyah itu sangat kukuh, sehingga beliau ni dapat membuka Kota Baghdad. Dan bila kita tengok pada Kota Baghdad masa tu, sampainya Khalifah Mansur nak naikkan Kota Baghdad, dia bina istana dan juga masjid. Bagaimana kita tahu pada zaman dulu, masjid ni merupakan satu pusat pengajian Islam. Malah pada waktu itu juga Khalifah Mansur banyak mendirikan madrasah dan universiti. Lepas tu pada zaman Abbasiyah telah tubuhnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ni dia telah menyusun setiap peringkat-peringkat pelajaran. Padahal pada waktu tu kita telah ada macam sistem tadika atau pasti, yang mana ada tingkat-tingkat tertentu yang perlu dia buat untuk naik ke tingkat seterusnya dalam pengajian Islam. Pada waktu itu juga budak anak-anak kecil telah diberikan perintah wajib untuk hafal dan mempelajari setengah surah dalam Al-Quran. Seterusnya adalah kestabilan politik dan kewangan kerajaan Abbasiyah. Pada waktu ini, politik kerajaan Abbasiyah telah stabil kerana kita tahu Abu Abbas telah memusnahkan seluruh kekhalifahan Umayyah. Masa tu tak ada saingan dalam untuk Khalifah Abbasiyah. Kewangan kerajaan Abbasiyah juga masa tu sangat kukuh sebab sampai akhir pemerintahan. Sebabnya Baghdad tu merupakan pusat yang kaya sehingga ada cerita kisah 1001 malam, iaitu kisah tentang Kota Baghdad yang sangat kaya. Kisah 1001 malam tu dikabarkan telah ditulis oleh Abu Nawas, iaitu seorang penasihat khalifah pada waktu itu. Seterusnya adalah kewujudan prasarana pendidikan. Mengikut maklumat yang saya dapat, pada waktu Abbasiyah ni lah telah wujudnya madrasah, iaitu sebuah sekolah. Sampai sekarang madrasah ada. Seterusnya adalah hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar. Negara Abbasiyah telah kukuh sebab dia telah melaksanakan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar. Antaranya Maharaja Cina. Masa waktu tu Abbasiyah telah melaksanakan hubungan diplomatik dengan Maharaja Cina, juga dengan Maharaja di negara barat. Sebabnya selepas tahunya Umayyah telah mendirikan kerajaan baru di Andalusia, kerajaan Abbasiyah telah melaksanakan perjanjian dengan negara jiran Andalusia supaya untuk memastikan Umayyah tidak serang Abbasiyah pada waktu itu. Seterusnya adalah sumbangan dalam sumber perdagangan Islam. Pada zaman ini berlakunya penafsiran Al-Quran dengan tafsir bermaksud dengan tafsir birra'yi. Maksud tafsir bermaksud adalah penafsiran yang berdasarkan pada interpretasi Nabi dan sahabat besar, seperti hadis-hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tafsir birra'yi penafsiran dengan metode rasional yang lebih mengadakan kekuatan akal dan pemikiran penafsiran. Antara mufassirin yang terkenal pada zaman ini adalah Ibnu Jarir Al-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Aswad, Abu Muslim, Muhammad bin Bahar Isfani, Ibnu Jarud Al-Asyadi, Abu Yunus, Abu Salam Al-Qas Al-Wani. Di antara kitab tafsir yang membuat tentang tafsir Ibnu Maksud adalah tafsir Jami'ul Bayan, tafsir Al-Bustan, tafsir Baqi Al-Makhlud, tafsir Ma'limut Tanzil, tafsir Al-Quranul Adim, tafsir Asbabun Nuzul, tafsir An-Nas wal Mansukh, tafsir Ad-Dur Mansur fi tafsir bil Maksud, Al-Jawr Al-Hasan fi tafsir Al-Quran, tafsir Zaru Tansil wa Azru Takwil, tafsir Irsyadu Akli Salim, tafsir Fathul Qadir, tafsir Fathul Bayan, tafsir Ruhul Ma'ni, Al-Jami' li Hakamil Quran, tafsir Al-Jalalain,
Tasir Ar-Ra'yi ni banyak yang ada yang tidak diperbolehkan. Jadi yang saya senaraikan ni adalah antara yang diperbolehkan. Seterusnya adalah kitab-kitab ni kita dapat tengok yang ada yang masih digunakan sampai sekarang. Maknanya banyak sumbangan daripada zaman ini untuk generasi sekarang. Seterusnya adalah sumbangan mengenai sumber pundangan Islam. Dalam bidang hadis, ditemukan usul untuk penelusuran dan penghimpunan hadis yang berpusat di Madinah, Mekah, Basrah dan Kufah dan lain-lain. Sebenarnya kita tahu pada zaman Khalifah Rasyidin, sahabat-sahabat tidak benar dikeluar daripada Madinah sebabnya takut berlaku penyelewengan dalam hadis. Jadi semasa dibuka untuk sahabat boleh berkeliaran untuk memberi ilmu, banyak berlaku penyelewengan hadis yang seperti yang telah dirisaukan oleh Khalifah Rasyidin pada waktu itu. Jadi pada waktu ini telah berlaku penghimpunan hadis. Sebabnya untuk supaya hadis itu tidak berpecah belah lah. Jadi pada waktu itu berpusat di Madinah, Mekah, Basrah dan Kufah yang lain. Antara yang terkenal adalah Juraj yang menulis kumpulan hadis di Mekah. Malik Ibn Anas adalah Imam Malik yang menulis Al-Muwatta'-nya di Madinah. Al-Azwar di wilayah Syam, Ibn Abi Urabah, Ahmad Ibn Samah di Basrah. Pada waktu Umayyah sudah ada pengumpulan hadis tapi telah ada pengumpulan hadis tapi tidak dibukukan. Pada waktu inilah telah dibukukan seperti Al-Muwatta'. Al-Ma'mar di Yaman, Sufyan Suri di Kufah, Muhammad Ibn Ishaq yang menulis buku Sejarah Al-Maghazi. Pada waktu ini sejarah tidak diletakkan sebagai satu cabang ilmu. Jadi sejarah ni adalah merupakan salah satu bidang hadis juga, sebab kita dapat lihat hadis ni adalah perbuatan kata-kata Nabi dan nak tanduk Nabi. Jadi sejarah tu dikisah tentang Nabi lah, sebab tu merupakan sebahagian daripada hadis. Selanjutnya pada awal abad ketiga muncul kecenderungan baru penulisan hadis dalam bentuk musnad. Di antara tokoh musnad itulah dalam buku. Antara tokoh yang menulis musnad adalah Ahmad Ibn Hanbal, iaitu Imam Hanbali, Ubaidillah Ibn Musa Al-Abbas Al-Kufi, Mustadad Ibn Mursyad Al-Basari, Asad Ibn Musa Al-Mahawi, Nu'aym Ibn Hamad Al-Khuzai. Seterusnya ada sumbangan mengenai sumber pundangan Islam. Masa dalam hadis, kegiatan pengumpulan dan penyaringan berwasa di zaman itu menyebabkan ulama terpanggil untuk menyusunnya secara tertib, dan juga kecenderungan penulisan Al-Quran, penulisan hadis yang dilalui tanpa tahapan penelitian dan pemisahan antara hadis-hadis sahih dan hadis dari yang dhaif. Pada masa inilah terkumpulnya karya-karya hadis yang terkenal dengan kutub As-Sittah. Pada dinasti ini, karya 6 pakar hadis ini telah dirangkum dalam satu kitab yang diberi nama As-Sahih As-Sittah. Tokoh-tokoh hadis kenamaan yang hidup pada saat itu adalah Al-Bukhari yang telah mengumpul hadis sebanyak 600,000, dan seperti mana kita kenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Wafat pada tahun 256 Hijrah. Seterusnya Muslim, wafat pada tahun 261 Hijrah. Ibnu Majah 273 Hijrah. Abu Daud 275 Hijrah. Al-Tirmizi wafat pada 279 Hijrah. Al-Bahaqi wafat pada 284 Hijrah. Seterusnya ini saya ini adalah kitab Sahih Bukhari. Maafkan kerana saya hanya dapat gambar daripada untuk zaman ni. Ni Sahih Bukhari, ni Sahih Muslim, ni Sahih Ibnu Majah, ni Sunan Abi Daud, ni Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Kubra. Sunan Kubra ni adalah daripada Imam Baihaqi. Sebenarnya sumbangan dalam fiqh pada zaman ini adalah zaman yang besar untuk dan banyak pembukaan tempat-tempat baru menyebabkan banyak masalah fiqh yang datang pada zaman ini. Dari fragmenti sejarah dapat difahami bahawa munculnya mazhab-mazhab fiqh ini pada period sahabat dan tabi'in merupakan puncak dari perjalanan kesejarahan fiqh. Satu hipotesi menarik yang akan kita bicarakan sebenarnya adalah bahawa munculnya mazhab-mazhab fiqh itu lahir daripada perkembangan sejarah sendiri, tidak kerana pengaruh hukum Romawi sebagaimana dituduhkan oleh para orientalis. Di antara orang-orang orientalis yang menuduh Islam banyak mengambil tentanan hukumnya adalah Romawi, adalah Goldziher, von Kramer, Scholder, Amos, Nelian dan Fitzgerald. Semua ni orang-orang orientalis ni mendakwa bahawa hukum Islam, hukum
sejarah perundangan Islam yang ada pada kita sekarang ni kita ambil daripada hukum Romawi. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ia datang daripada perkembangan sejarah tu sendiri. Semakin berkembang tamadun Islam, semakin tambahlah hukum fiqh. Dan Dr. Abdul Karim Zaidin membincangkan sebenarnya cukup rilek dalam bukunya Al-Madkhali Darasi Syariah Islamiyah. Chapter ilmu fiqh semakin berkembang menyertai semakin banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi umat Islam. Maka mazhab-mazhab pada fiqh pun tumbuh. Antaranya mazhab yang terkenal yang masih bertahan sampai sekarang adalah mazhab Hanafiyah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Yang lain adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dilapori oleh Abu Hasan Al-Syari, Abu Mansur Al-Maturidi. Pada masa ni ada mazhab banyak sangat. Ada Syiah, ada Khawarij, sampai terpaksa ulama terpanggil untuk membuat satu mazhab, itu Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dalam ni adalah empat mazhab yang saya sebut tadi. Seterusnya adalah zaman ni telah zaman yang saya kata tadi banyak buku banyak fiqh yang telah berkembang biak, mazhab yang banyak. Jadi pada masa itu ulama telah menuliskan buku untuk meneruskan perkembangan ilmu itu sendiri. Antaranya kitab daripada Imam Hanafi, kitab Fiqh Al-Akhbar, Al-Fiqh Al-Afsad, Wasayyah Abu Hanifah fi Al-Tauhid, kitab Al-Ami wa Muta'alim, dan juga risalah Ibn Utsman Al-Baiti. Imam Hanafi tidak tulis kitabnya, tapi penerus pada zamannya telah menulis kata-kata dan apa yang telah diberitahu oleh Imam Hanafi dalam buku-buku. Jadi seterusnya adalah kitab Imam Malik Al-Muwatta. Al-Muwatta yang Imam Syafi'i telah hafal tu adalah sebuah kitab yang menggabungkan ilmu hadis dan ilmu fiqh. Kitab ini merupakan karya agung yang telah dihasilkan oleh Imam Malik bin Anas. Karya ini memiliki banyak keistimewaan kerana kitab ini disusun berpadukan Al-Hadis, Al-Quran dan fatwa para sahabat Nabi. Kitab Imam Syafi'i adalah kitab risalah. Individu yang pertama mula menulis ilmu berkaitan usul fiqh adalah Imam Syafi'i rahimahullah, menulis kitab yang salah. Sebab tulis kitab ni adalah hasil daripada permintaan Imam Abdul Rahman bin Mahdi yang merupakan seorang hadis yang terkenal. Beliau telah meminta Imam Syafi'i untuk buat satu kitab yang terdapat di dalamnya ma'ani Al-Quran, kehujahan ijma', penjelasan berkenaan An-Nasih wal-Mansukh di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maknanya kitab risalah ni bukannya Imam Syafi'i nak buat sangat, tapi ada orang minta. So jadi Imam Syafi'i beritahulah macam mana dia nak keluarkan benda-benda hujah, ijma', semua nak buat kelas ijtihad tu macam mana. Jadi Imam Syafi'i lah merupakan pelapor dalam ilmu usul fiqh apabila dikeluarkan kitab risalah ini. Seterusnya adalah sumbangan lain daripada zaman ini adalah cabang ilmu baru, ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau dia lebih dikenali pada zaman itu sebagai ilmu kalam. Pada masa ini kan ada penerjemahan, ada terjemah daripada falsafah negara lain. Jadi banyak ilmu falsafah yang masuk daripada India ada, China ada, ilmu daripada Greek, daripada zaman tamadun dulu. Bila masuk jadi banyak ilmu falsafah yang menyebabkan pemikiran umat Islam itu bercelaru tentang konsep ketuhanan. Jadi ilmu tauhid, ilmu kalam merupakan cabang baru lah supaya Islam tu kekal di hati. Jadi ilmu tauhid ni merupakan sumber sejarah perundangan Islam. Bila pada zaman sekarang ni ada yang ingin menggunakan kalimah tauhid sebagai kalimah negara, kalimah Allah tu sebagai apa yang mereka nak guna sahaja. Itu yang diminta oleh orang Kristian di Malaysia. Jadi ilmu tauhid ni Khalifah Abbasiyah, zaman Abbasiyah telah membuat ilmu tauhid ni menyebabkan kita beruntung pada sekarang untuk menjaga iman kita. Jadi antara ahli falsafah yang terkenal pada masa ni adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sulaiman dan ramai lagi. Seterusnya ada sistem kadi, sistem kehakiman. Organisasi kehakiman dan Daulah Abbasiyah iaitu Dar Al-Qadi Al-Khuha. Fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadi Al-Qudha, Ketua Mahkamah Agung. Semua badan-badan peradilan atau badan-badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah Dewan Al-Qudha. Dewan ini adalah jabatan Qudha Al-Aqadi, hakim kota yang mentuai pengadilan negeri. Maknanya macam pemimpin, maknanya dekat kota tu dia adalah hakim yang paling utama. Lepas tu Qadha atau Al-Hisbah. Sultan Al-Qadiyah iaitu jabatan kebijaksanaan. Al-Sultah Al-Qadiyah iaitu jabatan kejaksaan. Di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Mudai Umun, jaksa agung, dan di tiap-tiap kota oleh Naib Umum, jaksa. Jaksa ni adalah anggota.
muncul sumber hukum yang pelbagai. Pada zaman ini, sumbangan yang paling kita dapat adalah sumber hukum yang pelbagai sudah ada. Pada masa ini, ada istihsan, iaitu cara untuk mengeluar hukum daripada perkara yang baik. Sebab banyak sangat masalah yang baru keluar, jadi banyak sumber hukum yang baru daripada ulama-ulama mazhab masa tu dikeluarkan. Nanti istihsan ni walaupun Imam Syafi'i tak pakai, tapi mazhab lain pakai. Lepas tu amalan Ahlul Madinah, maknanya setiap perkara yang Madinah buat tu dijadikan sebagai sumber hukum. Dan lain ada Rasul Imam Salah. Lepas tu Qaulu Sahabi, banyak lagi yang sumber hukum yang baru-baru keluar pada zaman ini. Sebenarnya kesan zaman Abbasiyah yang ada masih pada masa kini. Penggunaan sistem wazir. Sistem wazir ni adalah penasihat kepada Sultan, iaitu lebih dikenali sekarang sebagai Perdana Menteri. Gelaran Al-Mansur. Ini ada dapat dalam sistem perundangan Kedah. Kedah menggunakan Al-Mansur untuk nama Sultan mereka. Penggunaan 4 mazhab mana kita dapat lihat sekarang 4 mazhab ni telah diguna dekat zaman hingga zaman sekarang. Di mana Malaysia telah mengambil mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama kita. Jadi kesan yang Abbasiyah bawa juga adalah Syiah. Zaman Abbasiyah dulu ada kerajaan Fatimiyah. So Syiah ni lah. Dan sampai sekarang Syiah ni ada. Jadi pada zaman Abbasiyah kan, iaitu adalah dalam tu ada madrasah, dan madrasah sampai kita sekarang kita dapat lihat ada lagi madrasah. Pustaka seperti baik Al-Hikmah. Jadi zaman sekarang pustaka makin berkembang. Itu adalah antara kesan yang zaman Abbasiyah bawa sampai sekarang. Itu ajaran Sufi. Zaman Abbasiyah ni telah terkeluar ajaran baru, iaitu ajaran Sufi menyebab zaman sekarang, sampai zaman sekarang lagi ada. Ilmu tasawuf iaitu ilmu ketundukan, ilmu dalam menghormat, beribadah lah lebih kurang, dan lain-lain. Banyak lagi perkara yang memberi kesan daripada zaman Abbasiyah sampai sekarang. Selain itu, sistem wakaf zaman Syiah telah mengasingkan sistem sosial ni dalam perundangan dalam kewangan. Wakaf telah ada satu jabatan sendiri pada zaman Abbasiyah. Okay, ini adalah rujukan yang saya dapat dan saya guna. Okay, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.